dalam perbahasan ini dengan kesedaran bahawa melompat parti ini menimbul banyak masalah dan dianya menafikan sistem demokrasi, iaitu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat boleh tukar parti sesuka hati, dan dengan itu membawa kepada kejatuhan kerajaan pun. Dan dengan itu juga kita lihat politik di dalam negara kita ini tidak stabil. Setelah ditukar kerajaan melalui lompatan, maka ada pula tindakan menarik sokongan daripada Perdana Menteri pintu belakang ini dan satu lagi Perdana Menteri dipilih. Dan Perdana Menteri yang baru ini pun tak dapat banyak sokongan dan takut kemungkinan dia juga akan ditamatkan edahnya sebagai Perdana Menteri. Sebab itu kita perlu ada satu undang-undang yang menghalang lompat parti. Tetapi ada kalanya kita perlu kepada keadaan tertentu memerlukan lompatan dilakukan. Umpamanya kalau dalam pilihan raya tidak ada satu pun parti yang mendapat simple majority, maka untuk mendapat simple majority, parti lain hendaklah menyertainya dalam satu gabungan. Ini bukanlah acara lompat kalau keputusan itu dibuat oleh parti dan bukan oleh individu yang ditarik dengan kemungkinan dilantik sebagai menteri umpamanya. Semua ini perlu dikaji dengan teliti oleh badan tertentu seperti Select Committee supaya dengan adanya undang-undang ini hak asasi rakyat Malaysia menyertai mana-mana persatuan tidak diganggu oleh kerajaan yang diberi kuasa untuk menentukan sama ada dia melaku lompatan ataupun tidak. Kita harus tumpukan semata-mata kepada ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri, termasuk jugalah dengan ahli Senate yang disebut oleh Perdana Rengas tadi. Saya berpendapat bahawa kes seperti ini sudah pun berlaku di peringkat negeri seperti mana disebutkan oleh beberapa ahli tadi. Di Kelantan umpamanya apabila dua orang daripada parti PAS lompat keluar daripada parti PAS, maka dianya dilucutkan jawatan. Tetapi apabila dirayu kepada mahkamah memegang kepada peruntukan dalam perlembagaan yang menghalang tindakan melucutkan jawatan, kerana ini adalah hak seseorang untuk menyertai mana-mana association yang mereka pilih. Tetapi dalam keadaan tertentu, ada kalanya ini dilakukan dengan sengaja untuk menjatuhkan kerajaan. Kadang-kadang mungkin diberi tawaran memegang jawatan tertinggi seperti menteri dan sebagainya, dan kadang-kala mungkin melihat upah wang yang ditawar kepada mereka yang akan lompat. Hakikatnya ialah sekarang ini kita dapati acara lompat-melompat ini sudah menjadikan negara kita tidak stabil daripada segi politiknya dan pemerintahannya. Kita tidak tahu sama ada seorang Perdana Menteri itu benar-benar diiktiraf sebagai Perdana Menteri ataupun tidak. Sebab itu ada negara-negara yang tidak iktiraf Perdana Menteri kita sebagai Perdana Menteri.
dan tidak memberi layanan yang sepatutnya. Ini adalah oleh kerana kedudukan Perdana Menteri yang masuk daripada pintu belakang ini tidak begitu diiktiraf oleh masyarakat. Ini menunjuk bahawa undang-undang anti lompat ni perlu diadakan, tetapi dia mestilah terhad khusus kepada ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri dan mungkin juga ahli Senat. Kalau dihak kepada mereka saja dan pihak lain bebas untuk menukar association atau parti, itu memeliharakan hak asasi mereka. Tetapi bagi ahli dalam Dewan Rakyat ini, kesan daripada lompatan mereka ini amat besar sehingga menjadikan negara kita tidak stabil dan kerajaan kita tidak dihormati oleh negara-negara lain. Ini adalah satu cabaran yang perlu diatasi oleh kita. Dan saya bersetuju supaya dikaji dengan mendalam soal lompat ini dan juga pindaan kepada perlembagaan, kerana kalau dipindah begitu sahaja mungkin hak asasi rakyat lain yang tidak terlibat dengan Dewan ini akan kehilangan. Inilah sebabnya yang kita patut percepatkan proses menggubal undang-undang yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh kita.